Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada saya untuk menjawab perkara-perkara yang berkaitan dengan Kementerian Luar Negeri dalam sesi penggulungan perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 di peringkat dasar dalam Dewan Yang Mulia ini. Pada kesempatan ini, saya bagi pihak Kementerian Luar Negeri ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu-isu yang berkait rapat dengan Kementerian Luar Negeri sewaktu membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 di peringkat dasar. Yang di-Pertua, isu Palestin merupakan salah satu isu berkaitan hal ehwal antarabangsa yang paling kerap dibangkitkan semasa sesi perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan pada kali ini. Saya yakin semua ahli yang berhormat berpendirian teguh bersama-sama saya menyokong perjuangan dan hak rakyat Palestin atas dasar kemanusiaan. Beberapa ahli-ahli yang berhormat turut memberikan cadangan kepada Kementerian Luar Negeri mengenai langkah-langkah yang boleh dipertimbangkan oleh negara dalam menangani konflik Israel-Palestin. Saya amat memahami dan prihatin dengan kegusaran ahli-ahli yang berhormat berhubung konflik ini yang telah berlanjutan amat lama dan masih tidak mempunyai kesudahan. Izinkan saya dalam Dewan Yang Mulia ini untuk memberikan maklumat terkini berkaitan dengan situasi di Gaza berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh United Nations News yang diterima semalam. Dengan izin, keadaan internally displaced rakyat di Gaza 1.4 juta rakyat telah pun tidak berada di dalam kawasan-kawasan mereka setelah dibom, iaitu 62% dengan izin. Kemudian at least 45% of Gaza's housing units reportedly destroyed or damaged. 92% less water consumption than pre-hostilities secara average-nya dengan izin. On food security, stock sufficient for 7 days, but shop may run out in 5 days. 4 to 6 hours average waiting time to receive half of normal bread portion. Dari segi kesihatan, sebanyak 1/3 daripada hospital dan hampir 2/3 kawasan-kawasan pusat-pusat kesihatan kecil telah ditutup. Ia memberi kesan kepada 1,000 orang yang mendapat perkhidmatan dialisis dan kesan kepada 9,000 pesakit-pesakit kanser dan 82 serangan ke atas pusat-pusat kesihatan. Dan ini menyebabkan 21 hospital dan 28 ambulans rosak teruk. Dari segi bantuan kemanusiaan yang diperlukan setiap hari sebelum krisis adalah sebanyak 500 truk. Tetapi sejak 21 Oktober hingga kini, hanya 143 truk saja dibenarkan masuk melalui Gaza. Manakala dalam konteks pendidikan pula, 625,000 pelajar tidak mempunyai akses kepada pendidikan. Lebih daripada 40% kemudahan pendidikan di Gaza
diserang dan menyebabkan 221 kemudahan-kemudahan pendidikan hancur dan rosak teruk. Manakala keadaan air sebanyak 50% daripada paip-paip yang sedia ada sudah pun pecah dan tiga daripada pipeline yang disambung daripada Israel sebelum ini diputuskan terus. Manakala jumlah yang terkorban sehingga 31 Oktober 8,653. Manakala yang cedera sekurang-kurangnya 23,050 orang. Daripada jumlah itu, 3,542 adalah kanak-kanak. 2,187 adalah wanita, 63 sukarelawan UNRWA, 35 wartawan dan 134 pekerja kesihatan. Dan inilah. Mungkin boleh sikit, Pan. Ya. Imam Menteri, terima kasih di atas maklumat terkini berkaitan krisis kemanusiaan kita di Gaza. Soalan saya, bagaimana Wisma Putra melihat untuk kita membantu dari segi bantuan kemanusiaan yang kita boleh hantar melalui truk-truk yang sekarang ini banyak yang queue panjang di Rafah border itu. Jadi sebenarnya apa halangan yang kita hadapi? Sama ada halangan itu direct langsung daripada Israel ketika dia memberi warning untuk mengebom truk-truk ini, ataupun halangan di pihak Mesir itu sendiri yang menjaga sempadan Rafah itu. Dan kita lihat ada negara-negara yang sudah standby di segi truk-truk bantuan itu, termasuk perubatan dan sebagainya. Adakah juga Wisma Putra melihat kita juga dalam maksud kita nak membantu dan nak beri tekanan kepada Israel ini bahawa kita bersedia masuk dengan bantuan-bantuan kita langsung ke wilayah Gaza ini? Terima kasih. Saya ada jawapan itu, tapi tak apa. Saya jawab terus soalan yang ditanya berkaitan dengan kesulitan yang dihadapi itu. Saya ingin tegaskan di sini, pertama dari segi kerjasama yang diberikan oleh pihak berkuasa Mesir. Begitu baik sekali. Dalam pertemuan yang amat berhormat Perdana Menteri dan saya berada bersama, beliau memberi komitmen yang kuat. Apa yang terjadi seperti yang kita ikuti dalam berita, ialah pengeboman yang dilakukan di kawasan Rafah juga. Di peringkat awal, 2 minggu yang lalu, apabila mereka mengetahui bahawa usaha-usaha berterusan daripada masyarakat antarabangsa untuk menghantar bantuan-bantuan itu, dan di kawasan laluan di sebelah Israel itu telah dibom dan menyebabkan pihak berkuasa Mesir terpaksa membuat kerja-kerja untuk memastikan supaya laluan itu dapat dibuka dengan baik bagi membolehkan truk-truk itu bergerak daripada kawasan Rafah menuju ke kawasan Israel. Dan inilah yang antara yang menjadi masalah sehingga sekarang ini. Selain daripada itu juga, seperti yang kita sedia maklum, hanya bilangan yang terhad saja dibenarkan. Ada kalanya sekitar 14 truk, ada kalanya hanya 15, ada dibagi sampai 20. Tetapi gitulah yang dimainkan, sehingga menyebabkan kesukaran untuk proses untuk membawa masuk barang-barang yang diperlukan itu. Jadi dari segi bilangan itu ditentu oleh pihak Israel sendiri ataupun dari pihak berkuasa Mesir yang di pihak sana. Kerana akhirnya kita akan membawa masuk itu ke sana. Jadi jumlah yang ditentukan bukan daripada pihak Mesir. Kalau ditanya pihak Mesir, dia mahu saja bawa terus sebab dari segi panjangnya yang waktu kita lihat waktu kita di sana tu diberikan gambaran itu, ya, ditunjukkan gambar-gambar bagaimana panjangnya keadaan truk-truk yang berada. Saya kira beribu, ya, daripada pelbagai negara dan agensi bantuan. Lantaran itulah kita terus berusaha untuk memastikan supaya bantuan-bantuan itu dapat disegerakan. Dan kerana ia mempunyai pelbagai masalah, termasuk juga barangan-barangan yang dihantar itu, ia memerlukan pada suhu-suhunya, ya, untuk makanan kanak-kanak, bantuan-bantuan perubatan sebagai contoh. Ya, dia tidak boleh hanya terbiar begitu saja. Dia perlukan
refrigerator yang tertentu pada kadar suhu yang tertentu, kerana dia memberi satu tekanan yang hebat kepada masyarakat antarabangsa ini untuk terus menekan Israel bagi membolehkan bantuan-bantuan itu diberikan. Silakan. Terima kasih Menteri, terima kasih Speaker. Kalaulah jalan darat di mananya truk-truk nak masuk ni beratur nak masuk sedangkan disekat, tidak adakah cara daripada bantuan melalui udara? Ini daripada antarabangsa lah ya, antarabangsa untuk bantukan, sebab saya punya pengalaman tsunami dan sebagainya kan. Maknanya they drop daripada atas. Tapi kena ada persefahaman antarabangsa yang daripada segi kemanusiaan memahamkan pihak Israel jangan dia pula tembak bantuan makanan dan perubatan itu. Dengan izin, that's the ideal proposals. Ya, kita pun setuju kalau sekiranya kalau ruang itu dibuka, ruang udara itu dibuka bagi membolehkan penghantaran, itulah sebaik-baiknya. Tapi itu tidak terjadi. Yang berlaku ialah bukan hanya penghantaran makanan, tetapi penghantaran bom-bom yang berterusan di bumi Gaza. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Saya mendengar dengan teliti tadi huraian Yang Berhormat Menteri tentang lebih 8,000 nyawa telah terkorban. Kehancuran berlaku di Gaza, dibom dan sebagainya. Soalan saya sepanjang yang berhormat sedar mengetahui, adakah satu option di kalangan negara-negara OIC, negara-negara Arab, termasuk juga Malaysia, memikirkan satu option sewajarnya, iaitu tindakan ketenteraan ke atas rejim apartheid Zionis Israel ini? Adakah hanya sekadar usul-usul resolusi saja, humanitarian bantuan kemanusiaan saja, sedangkan rakyat Gaza, rakyat Palestin diiniaya, ditindas, dizalimi sedemikian rupa? Terima kasih. Kita membuka pelbagai option, tapi seperti mana yang berhormat pun sedia maklum, pendekatan untuk di peringkat ini ialah meneruskan diplomatic pressure dengan izin. Kerana kita perlu menggunakan dengan pelbagai saluran, termasuk juga perkembangan yang terkini, bagaimana di negara-negara barat sebagai contoh sudah mulai membuka ruang-ruang itu, memberikan ruang kepada masyarakat Palestin, dan mereka juga turut membicara dalam naratif mereka yang sebelum ini langsung tidak diberikan ruang itu. Jadi dalam erti kata yang lain, kita gunakan segala kesempatan dan juga ruang diplomatik untuk kita selesaikan masalah ini. Ya, Mohon Menteri, izinkan saya untuk mencelah. Saya baru baca berita berkenaan dengan cadangan Israel untuk mendesak Mesir membuka sempadannya agar 2 juta lebih rakyat Gaza dapat masuk ke Mesir untuk menyelamatkan diri. Dan Israel kata proposal ataupun cadangannya ialah mereka nak pujuk World Bank, Bank Dunia untuk membiayai, menanggung hutang Mesir. Jadi ini satu perancangan yang nampak baik tapi jahat, ada sinister intention, iaitu official displacement of Gazan daripada tanah air mereka sendiri. Jadi ini satu penjajahan bentuk baru menggunakan hutang negara asing. Jadi apakah posisi kita? Kita dah tahu dalam UN, PBB yang Mohd Menteri, usul gencatan senjata dah ditolak. Walaupun ada non-binding. Jadi apa posisi Malaysia dalam soal humanitarian ini, nak menyelamatkan nyawa orang Gaza ni? Apakah kita akan bersetuju refugees, pelarian ini dibawa ke Mesir atau bagaimana? Kalau itu kita mengalah, maknanya kita mengalah, menyerahkan Gaza bulat-bulat kepada Israel. Jadi apa pandangannya Mohd Menteri? Dan itulah salah satu perkara yang dibincangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Presiden apabila kita mengemukakan apa masalah yang sebenarnya.
Dalam konteks Israel, dia mengambil pendekatan ini untuk displace these people, kemudian dia letakkan sampai dia ke kawasan Sinai. Dan ini kita tahu bahawa dia merupakan satu perancangan besar for Greater Israel, dengan membolehkan mereka masuk di kawasan itu, mereka kosongkan di kawasan Gaza, dan masyarakat akan ditekan, hantar ke kawasan yang lain, dan dia akan menyebabkan berlakunya satu lagi kisah pelarian yang berlaku sejak tahun 1948. Lantaran itulah Malaysia telah menyatakan dengan sejelas-jelasnya di OIC sebagai contoh, saya telah menyampaikan ucapan saya bahawa kita tidak bersetuju dengan langkah-langkah yang cuba dilakukan ini kerana ia mempunyai kesan yang sangat besar terhadap nasib di rakyat di Gaza itu. Kerana this is another form, dengan izin, another form of displacement, dispossession yang dilakukan oleh rejim Tel Aviv ini. Terima kasih Timbalan Speaker, terima kasih Menteri. Sudah tentu the tides are changing. Yang kita dengar dan kita tengok semakin ramai, semakin banyak negara-negara Eropah, kalau bukan kerajaannya, rakyatnya dia turun jalan raya untuk menyatakan sokongan dan solidariti kepada rakyat Palestin. Tetapi dari segi state actors di benua Eropah, lantang dari hari pertama perkara ini mula timbul, misalnya Espanyol, misalnya Ireland, kita nampak usaha yang sangat gigih oleh pihak Wisma dan juga pihak kerajaan Malaysia untuk engage dengan OIC, dan hasrat usaha itu memang syabas dan tahniah. Tapi saya rasa ada sedikit kelompokan dari sudut pandangan usaha kita untuk engage the European state actors yang dah tunjuk lantang perkara ini. Apakah pandangan, apakah usaha sekarang dan juga dalam tempoh masa yang singkat di hadapan kita untuk engage, misalnya menjemput mereka untuk hadir bersama dalam APEC special, kalau ada special session, ajak mereka mai, ajak China mai, ajak negara-negara yang dah putuskan perhubungan dengan Israel untuk duduk sekali for global action. Terima kasih atas soalan yang ditanya. Dan itu adalah antara merupakan beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Malaysia. Bukan hanya kita engage dengan kalangan OIC, tetapi juga kita turut engage dengan yang bukan daripada OIC, termasuk daripada G77 sebagai contoh. Anggota-anggota NAM, dan yang terkini kita cuba untuk engage dengan pemimpin-pemimpin daripada Eropah. Saya contoh sebelum ini 2 minggu yang lalu, saya berinteraksi dengan Guterres sebagai contoh. Saya cakap dengan dia, menyampaikan, lepas tu begitu juga dengan Joseph Borrell di EU, menyampaikan pandangan, dan mereka menunjukkan rasa simpati mereka yang sangat mendalam. Sebagai contoh, dalam pertemuan saya, dalam hubungan saya, conversation saya dengan Joseph Borrell, beliau begitu jelas menyebutkan bahawa dia kata dari segi pandangan kami di EU ini sangat simpatetik, simpati dengan keadaan yang berlaku di Gaza. Tapi apa yang berlaku ialah presiden kami itu, presiden EU yang begitu pro-Israel. Dan yang terkini, ingin saya sebutkan kepada Dewan, ialah hari ini Perdana Menteri Belanda berada di Malaysia dalam lawatan rasmi beliau. Petang tadi, saya mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam perbincangan dua hala, kemudian diikuti dengan pertemuan empat mata. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyampaikan perkara ini secara jelas kepada Mark Rutte. Dan apabila beliau mendengar penjelasan daripada Malaysia, beliau juga menyatakan pendirian bahawa mulai sejak seminggu dua ini, kecenderungan Barat itu mulai berubah. Dan antara lain yang disebutkan oleh beliau, ketika mana berlakunya krisis ini, dalam minggu yang pertama, 2/3 daripada rakyat Belanda menyokong tindakan yang dilakukan oleh Israel. Tetapi, apa yang berlaku perkembangan terkini, 2/3 pula daripada rakyat Belanda menyokong rakyat Palestin. Dan ini yang berlaku. The engagement itu perlu kita teruskan. Kita jangan putus asa, kerana kita tahu bahawa antara tempat-tempat yang mempunyai kuasa mempengaruhi, seperti di Amerika, seperti di Eropah, dan juga di Latin America,
Dan hari ini kita mulai melihat pelbagai negara, satu persatu negara di Latin America mulai menyatakan pendirian mereka menentang rejim Israel yang melakukan penganiayaan yang berterusan. Ya, terima kasih Menteri. Saya nak sebutkan juga, mungkin Menteri tak sebut secara khusus tadi, bahawa antara negara tersebut adalah Bolivia. Bolivia telah putuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Semalam. Ya, itu semalam. Kemudian kerajaan Chile telah panggil balik duta dia di Israel. Jadi ini satu petanda yang jelas menunjukkan bahawa makin banyak negara-negara yang protes, bantah terhadap apa yang berlaku. Cumanya saya rasa dengan apa yang berlaku ke atas Malaysia, apabila kita diberikan demarche ni, 3 kali demarche dan terpaksa duta besar Malaysia di Amerika Syarikat menjawab demarche tersebut, apakah ada saranan tindakan daripada Malaysia pula untuk memanggil duta-duta yang negara-negara yang menentang resolusi PBB yang telah dibuat baru-baru ini? Apakah kita ada cadangan untuk melaksanakan perkara tersebut? Saya setuju dengan Ledang. Menteri. Saya pun setuju. On the same note, yang disebutkan oleh Menteri tadi berkenaan dengan sentimen di bawah di Eropah dan juga tindakan dan percakapan hujah-hujah yang disampaikan oleh Ursula von der Leyen, iaitu Presiden European Union. Adakah pihak Wisma telah menghantar nota bantahan atau telah menyatakan jelas bantahan kita terhadap apa yang telah berlaku kepada Duta Besar European Union? Okay. Saya mohon sekali terus. Terima kasih. Dan terima kasih Menteri. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri. Saya ada 2 soalan. Pertama berkenaan dengan bahasa yang difahami oleh pihak yang bersekongkol dengan Israel, iaitu boycott, divest dan sanction. Apakah dasar kerajaan kita untuk meneruskan dan membuat langkah yang lebih tegas dari segi ekonomi untuk memboikot, divest dan juga sanction dengan negara-negara yang menunjukkan penentangan kepada hak asasi manusia yang sangat tidak berperi kemanusiaan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat juga makluman tentang refugee daripada UNHCR yang merupakan warga Palestin yang berada dalam negara kita. Apakah langkah-langkah yang akan dibuat oleh pihak kementerian khususnya untuk memastikan kebajikan mereka yang berada di sini dan negara-negara lain sebagai negeri yang boleh membantu memberikan semangat daripada sudut moral dan juga bantuan yang lebih terperinci kepada mangsa-mangsa ini? Terima kasih. Ya, Pak Menteri, saya terkejut bangun subuh pagi tadi, saya dapat berita dari Washington. Rupanya duta besar kita di Washington ni menyeru nama saya. Ya, dia kata, Wan Ahmad Faisal jangan bercakap kalau tak tahu. Lah, memanglah saya tak tahu apa benda dalam demarche yang dihantar pada dia tu di sana. Jadi sebab saya tak tahu lah, saya tanya dalam Dewan. Dia kata saya cakap dengan kedai kopi di Macang. Saya cakap dalam Dewan ini. Saya tanya kepada Menteri, saya tanya kepada Perdana Menteri, apa kandungan demarche kononnya ugutan itu kepada kita? Kita perlu tahu supaya kita boleh balas balik kepada Amerika. Ya, panggil balik duta Amerika ke Wisma Putra. Kalau betul dia mengugut kita, kita kan adalah negara yang berdaulat. Mesti kita berani punya. Dan duta besar kita kata apa? Tak pernah dalam sejarah perjuangan kita untuk membela Palestin, kita diserahkan nota demarche ini kepada Malaysia. Jadi kenapa tiba-tiba ada? Apakah kerana yang makmur tamu ni rakan baik Washington buatkan mereka terluka akibat pendirian tegas Yang Makmur Tambun kali ini? Saya setujulah Yang Makmur Tambun, saya tak komplain apa. Jadi apa pandangan Menteri? Iyalah, kalau ikut semangat bercakap tu, ialah semangat. Terima kasih. Ialah. Cuma soalan semalam ditimbulkan ialah kita berbahas tentang jargonism. Jargon tentang bertanya what is demarche. But saya tidak mau berbahas tentang soal itu. Walaupun apa yang disebutkan oleh Macang itu perlu diberikan penjelasan seterusnya tentang what's actually demarche. Mungkin Menteri luar faham sangat-sangatlah demarche ini. Demarche ini adalah bahasa Perancis. Bahasa mudah kita ialah tata tindakan apa yang dia nak hantar protes. It can be in many form, ya, dalam pelbagai bentuk.
dan dia bergantung kepada bagaimana reaksi daripada sebuah negara yang menghantar itu dan juga bagaimana kita pula react kepada apa yang disampaikan kepada itu. Baik. Sebelum saya sampaikan. Tuan Sri, Shah Alam sikit je pasal Dimash. Menarik ya. Semalam mantan Menteri Luar Datuk Sri Syed Ahmed Albar, Tan Sri Syed Ahmed Albar ada menyatakan, ada memberi komen tentang Dimash ini, notes ini. Dia kata kalau sekali dihantar itu mungkin itu perkara biasa. Tetapi bila dia kata sampai 3 kali dihantar oleh Amerika Syarikat pada kita, 2 ke di sini kementerian dan 1 ke duta di Washington, mana itu sudah merupakan satu threat. Ini kenyataan Tan Sri Syed Ahmed Albar yang sangat berpengalaman dan luar ini dan pernah pun mengendalikan isu-isu Palestin sebelum ini. Cuma Tan Sri, saya Yang Berhormat Menteri, saya nak tanya, adakah apa yang dimaksudkan oleh US itu adalah melibatkan sokongan kita terhadap kerajaan Hamas selain daripada bantuan AIDS kepada rakyat Palestin, gencatan senjata, tapi adakah kerana kita menyokong kerajaan Hamas yang merupakan kerajaan yang sah dipilih oleh rakyat itu? Itu yang pertama. Yang keduanya, bagaimanakah pandangan negara-negara lain yang Berhormat Datuk Seri pernah buat engagement ini, bagaimanakah pandangan mereka dan sokongan mereka terhadap kerajaan Hamas di Palestin itu? Terima kasih. Ya Menteri, sikit je Menteri. Saya pun tadi sempat bersembang dengan Sembrong, mantan Menteri Luar kita juga, mantan Menteri Pertahanan, dan di sebelah sini pun kita ada mantan Menteri Luar daripada Indra Mahkota. Dan saya pun rujuk mereka tentang Dimash ini, walaupun yang berbahagia Tan Sri Syed Ahmed Albar lah antara senior kita di sini, tapi kedua-dua daripada mereka pun jelas pada saya, is a normal practice in diplomacy. Bukan sesuatu yang dramatik seperti mana Tambun ungkapkan itu. Sebab kalau betul Tambun cakap ugutan, it's a national threat yang perlu kita deal properly and adequately by Wisma Putra. Depend, macam, Dimash ni seperti yang kita ketahui, dia bukan disampaikan dalam keadaan vacuum. Ya tiba-tiba you nak hantar aja. Dia mesti ada cause and effect dia. Dia mesti ada sebab-sebabnya. Kenapa disampaikan? Yang pertama. Dalam perkara yang kedua ialah in what context. Yang ketiga, dalam krisis yang macam mana? Tentunya kita tahu bahawa apa yang berlaku sekarang ini adalah dalam krisis yang sangat serius yang diambil, yang dibuat oleh sebuah kuasa besar. Dan kita tidak boleh mengambil ringan apa yang dihantarkan seperti yang disebutkan oleh mantan Menteri Luar. Ya. Kita tidak boleh ambil mudah. This is not the first time. Diikuti dengan the second Dimash and then the third Dimash. And then not only that, dengan izin, berlaku pula dengan kepada duta kita di Washington. Jadi bergantung kepada konteks. Ini tidak boleh dianggap macam biasa-biasa ni. Atau orang sekarang sebut biasa-biasa. Ya. Dia adalah suatu perkara yang sangat serius. We have to take it seriously. In certain context. Dalam konteks yang berada sekarang ini adalah apa yang berlaku ini. Maka Malaysia perlu mengambil langkah-langkahnya. Bagaimana kita mengambil langkahnya? Itu antaranya, ya ada yang mengatakan kita perlu hantar nota protes ataupun kita memanggil dutanya dan sebagainya. Jadi kita menggunakan semua pendekatan-pendekatan itu untuk kita menyampaikan balik ya pandangan-pandangan kita kepada mereka, pendirian-pendirian kita. Umpamanya dalam konten Dimash itu yang meminta supaya kita menyatakan pendirian kita, menyatakan tanda simpati kita. Kita no, because position Malaysia, the principal position of Malaysia ni ialah sangat jelas dalam konteks perjuangan Palestin. Bukan baru, dia sejak daripada dulu lagi. Ya, dan ini kita perlu tegaskan apabila kita berinteraksi dengan mereka. Jawapan untuk jawapan-jawapan yang lain saya belum sama sikit, mohon. Saya tak boleh. Penting, sangat penting. Okey, boleh, tak apa. Isu Dimash ini ataupun tuntutan US ini, kita juga perlu ada ketegasannya dan kita ada ratusan hujah yang kenapa kita menyokong Palestin, menyokong perjuangan rakyatnya, dan sedikit pun kita tidak rasa kendur ataupun gentar segala nota-nota mereka itu. Jadi saya lihat Wisma Putra perlu bersedia itu. Dan saya nak bertanya juga berkaitan dengan pengumuman yang Berhormat Menteri yang meminta Menteri sendiri menghubungi Turki dan
Turki dan Saudi untuk segera memanggil satu sidang tergempar OIC. Jadi adakah pihak menteri sudah pun melaksanakan tugas sebesar itu? Termasuk juga saya nak bertanya, plan Prima Putra, bagaimana agihan kutipan dana yang telah diumum, sudah dikutip lebih 80 juta itu, dan kerana dana itu perlu dihantar segera, walaupun kalau tidak sepenuhnya pun duit itu ataupun dana dalam bentuk barang atau sebagainya itu perlu sampai segera ke Gaza untuk membantu mereka yang berada dalam keadaan sulit di sana. Saya tak perlu baca lagi teks saya lah. Saya hanya jawab soalan sebab sebahagian besarnya telah pun ditanya oleh YB sekalian. Terima kasih banyak YB kerana bertanya soalan-soalan ini. Okey, yang pertama berkaitan dengan saya nak jawab yang sebelum ni, kesianlah kalau saya jawab terus yang sebelum ini ditanya oleh daripada Ipoh Timur, iaitu tentang masalah pendirian di peringkat kerajaan manakala di peringkat rakyatnya berbeza. Dan itu yang berlaku sekarang ini. Dan kita mengharapkan dengan peranan yang dimainkan oleh NGO, civil society, rakyat yang berada di kawasan-kawasan tertentu ini, termasuklah khususnya di Amerika, di Eropah dan lain-lain, ini akan memainkan peranan yang besar untuk menggerakkan rakyat dan memberi tekanan kepada kerajaan mereka untuk mengubah pendirian dan bersama-sama menekan kerajaan Israel untuk membuka ruang bagi penyampaian bantuan-bantuan humanitarian ini. Dan yang seterusnya ialah soal tentang boycott and sanction, ya. Dan itu akan menjadi satu pilihan. Dan tetapi kita perlu lihat juga dalam konteks apa yang kita nak buat. Kalau kita hanya bersendirian melakukannya, tapi yang lain tak buat apa-apa, tak jadi. Saya tak mahu sebutlah yang ada kita boykot yang tu, boykot yang ni. Ya. Ada suara yang kata suruh boykot yang ni kerana dia memberi bantuan kepada sana. Tapi dia perlukan kesungguhan daripada semua pihak dan termasuk juga dalam konteks pelbagai negara, sebagai contoh dalam konteks OIC, apa yang perlu dilakukan, ya, dalam konteks sanction dan boykot ini perlu dilakukan dengan secara sistematik dan bersama. Manakala dalam konteks dikatakan tentang refugee, let me finish first. Nak bagi sedikit kenyataan sokongan atas BDS. Adakah Yang Berhormat Menteri setuju bahawasanya BDS ni bukan sahaja semata-mata untuk kerajaan lakukan. Sebenarnya usahanya perlu datang daripada pasaran, datangnya daripada pengguna. Kalau tak lupa siapa yang tanya tu, kalau Yang Berhormat nak tahu pasal BDS boleh datang jumpa Ipoh Timur. Masalah refugees yang berada di Malaysia ini, untuk pengetahuan yang berhormat juga, kita telah pun melakukan pelbagai usaha dan termasuklah arahan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melihat pelajar-pelajar Palestin yang berada di sini untuk diberikan bantuan kepada mereka secara ringkasnya. Dan begitu juga dalam bentuk bantuan-bantuan yang lain yang perlu kita usahakan. Dan sekarang ini kita bekerjasama dengan NGO tertentu dan termasuk juga dengan pihak duta yang ada di sini untuk memberikan bantuan-bantuan itu. Dan sebahagian daripada bantuan yang disampaikan oleh rakyat itu akan kita sampaikan kepada mereka yang berada di sini juga. Dan selain daripada itu juga kita juga membuat perancangan untuk kita berikan, kalau sekiranya nanti perlu kita memberi ruang-ruang pendidikan untuk membawa mereka berada di yang mana yang kalau sekiranya dibuka nanti, ya, untuk satu tempoh jangka panjang dalam proses pemulihan akan juga kita lakukan nanti. Ya. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tunggu tajuk pasal beting-beting Ali. Jadi dan juga ada saya cakap pasal juga pencerobohan Laut Cina Selatan. Tapi saya nak cakap pasal Palestin ni. Muhammad, semua orang dah nampak. Saya setiap malam saya mesti tengok apa tu news dan sekarang ni hati betul cukup sedih lah melihat pembunuhan yang berlaku 1,000 orang lebih satu hari dan kanak-kanak yang telah dibunuh ialah tiap-tiap 10 minit seorang. Dan kita tahu bahawa kita dengan izin Allah comfortable dari sini, tapi di sana Allah telah uji mereka dengan begitu dahsyat. Boleh tak parlimen kita lagi sekali Yang Berhormat buat kita punya pendirian, ramai-ramai pendirian parlimen Malaysia menyokong Palestin. Yang keduanya saya minta supaya apakah Malaysia nak kejutkan dunia
bawa rojok Benjamin Netanyahu dan juga Menteri Pertahanannya ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa kerana apa yang telah dilakukan, dan termasuk seorang lagi semalam yang telah menghalang Bangsa-Bangsa Bersatu daripada mengadakan gencatan senjata. Biden sendiri kata tak perlu buat gencatan senjata sekarang sebab ini akan menguntungkan Hamas. Apakah boleh ketiga-tiga orang ini dirojok kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa sebab perbuatan mereka adalah perbuatan terkutuk dalam dunia. Jadi ke depan ni orang akan tengok Yang Muhammad, Israel akan tiba masanya dia akan buat gencatan senjata. Tapi masa itu dah ramai orang dah mati Yang Muhammad. Jadi apakah kita nak biarkan mereka berterusan dengan tidak ada satu penyataan? Yang Muhammad Arau nak kita nak tanda tangani Rome Statute ke? Kalau nak Malaysia nak bawa mana-mana negara masuk ICC kena menjadi penanda tangan Rome Statute. Arau tak faham. Bukan kita tak nak, kita tak boleh. Kerana ada yang bantah nak sign Rome Statute. Siapa menteri ni? Faham Yang tak? Bagi menteri jawab. Ipoh Timur bagi menteri jawab. Siapa menteri? Yang ni menteri ke sana menteri? Jadi tunggu gilirannya, lambat lagi ya. Yang ni menteri dulu jawab. Backbencher pun tahu pernah jadi menteri, tak tahu pula. Terima kasih. Saya sebenarnya ada self-imposed moratorium, tak tanya menteri luar, tapi saya nak masuk sikit sajalah. Saya rasa semua orang nak tanya, lama-lama menteri tak boleh jawab soalan lain. Saya cuma nak sebut satu perkara saja, Yang Berhormat. Kita semua tahu bahawa diplomasi itu ada limitationnya dan ada waktunya. Kerajaan seperti Malaysia dalam isu-isu yang sangat mustahak seperti Palestin ini harus juga menggunakan strategi-strategi yang tak semestinya termasuk dalam kerangka diplomasi. Saya cuma nak minta ahli-ahli yang berhormat secara setulus je. Sebab saya kenal sangat Wisma Putra dan pegawai-pegawai kita profesional. Kalau sekiranya Wisma Putra menasihati kabinet, ada tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan yang mungkin di luar kerangka diplomasi yang lazim, kita harus bagi kepercayaan. Dan jangan pula kita tuntut menteri kena jelaskan dalam Dewan ni, mati menteri kalau dia jelaskan dalam Dewan. Mungkin kalau ada perkara-perkara yang penting, kalau perlu Tuan Yang di-Pertua, Special Select Committee khusus untuk Palestin dan dibincang dengan lebih. Kalau tidak, ni sampai isyak kita tak habis di sini. Terima kasih. Mantan Menteri Luar yang turut memberikan pandangan beliau. Beliau tahu apa yang perlu dijelaskan kepada umum, ada yang tidak perlu. Kita sebab untuk menjaga beberapa langkah-langkah kerahsiaan dan sebagainya. Tapi apapun saya ucapkan terima kasih atas pandangan itu dan kita tidak ada halangan kalau sekiranya perlu diadakan satu jawatan kuasa khas bagi membincangkan langkah-langkah. Kerana bagi saya kedua-dua belah pihak sangat prihatin dengan isu yang berlaku ini. Cuma cara dan pendekatan dan bagaimana kita nak memperkukuhkan lagi dari segi langkah-langkah dan strategi kita. Dan bagi menjawab soalan-soalan yang lain termasuk daripada YB Sik tadi, dia memang aktif daripada awal, memang sebelum berlaku ni lagi pun 2-3 bulan sudah dia berjumpa dengan saya apakah langkah-langkah yang perlu dibuat. Ya, saya memberi ruang itu kepada YB untuk kita lakukan secara bersama dan termasuk dalam konteks yang disebutkan sama ada saya telah pun melaksanakan tugas saya. Saya telah pun melaksanakan tugas saya berhubung termasuk dengan Menteri Luar Turki dan pagi tadi dengan Menteri Luar Saudi berbincang dengan langkah-langkah yang perlu kita ambil. Apakah pendekatan yang terbaik dalam konteks mengadakan mesyuarat khas OIC melibatkan ketua-ketua negara, special summit yang akan diadakan. Bukan itu saja, malah kita turut mencadangkan, Yang Amat Berhormat turut mencadangkan supaya kali ini bukan hanya melibatkan OIC tapi turut juga melibatkan daripada negara-negara yang the like-minded countries, iaitu seperti China, Russia, South Africa, Brazil dan lain-lain lagi supaya tekanan itu bukan hanya diberikan daripada OIC semata-mata tetapi negara-negara lain yang turut bersimpati dan mahukan hal ini diselesaikan dengan kadar yang segera. Manakala dalam konteks kutipan yang disebutkan, yang ditanya oleh Yang Berhormat tadi, kita telah pun membuat kutipan
dan kutipan itu akan mulai kita hantar pada besok hari yang pertama untuk pelepasan yang pertama besok. Dan alhamdulillah kita telah mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa Mesir hanya dalam tempoh 36 jam berbanding dengan negara lain kadang-kadang kena ambil 5 ke 6 hari, dan mereka memberi kesemuan kepada Malaysia untuk penghantaran yang pertama sebanyak 20 tan yang terdiri daripada barangan perubatan dan juga barangan makanan khususnya untuk bayi dan kanak-kanak. Dan kita harapkan kita dapat hantar ke airport Al-Arash di Mesir nanti. Dan itu bagi menjawab soalan pertama. Dan lepas itu kita akan buat untuk penghantaran susulan lagi. Manakala bagi soalan-soalan yang lain yang ditanya oleh Yang Berhormat ni, saya harap kalau saya tak jawab nanti, saya boleh jawab secara bertulis nantilah. Ya, panjang sangat. Menteri, satu sikit saja. Kalau kerau sikit. Maaf, 30 saat. Saya mungkin agak keluar sikit daripada perbincangan. Cuma ada tak kementerian untuk buat satu kajian tentang sejauh mana peperangan ini akan berlangsung. Tujuan kajian itu kemungkinan daripada hasil kajian itu kita telah bersiap bersedia untuk berdepan segala kemungkinan termasuk rakyat kita di luar yang terlibat, yang kemungkinan akan secara langsung terlibat dalam peperangan yang kita tidak tahu bila akan berakhir. Terima kasih. Kita memang membuat jangkaan-jangkaan ini sebab kita tahu bahawa peperangan ini khususnya apabila berlakunya ground invasion atau incursion, bermakna perang itu kita jangkakan dia akan berpanjangan. Dan lantaran itulah kita telah membuat beberapa unjuran kalau sekiranya berlaku begini, dan kita perlu mengambil langkah-langkah masa kini, termasuklah langkah-langkah jangka panjang, termasuk juga kita membuat perancangan untuk selepas perang, the post war. Apa yang perlu kita lakukan? Takkan kita nak biar saja orang kata selepas habis perang tu masing-masing cuci tangan dah selesai. Tak. Malaysia perlu berperanan secara aktif untuk memastikan supaya proses pemulihan semula juga dapat dilakukan dan bantu bersama. Bagi menjawab soalan daripada Arau khususnya dan juga rakan-rakan yang lain, daripada saya lihat sini ada daripada Muar, daripada Sempurna Maran, macam Marang, Kapal, Arau dan Kuala Kedah, dan Yang Berhormat Greek berkaitan dengan untuk mengheret Zionis Israel ini dan sekutu-sekutunya, masuk nama-nama yang disebutkan tadi, ke ICC. Dia ada dua Yang Berhormat tentu tahu orang lama dalam kabinet. Tentunya Yang Berhormat boleh membezakan di antara ICC dan ICJ. ICJ, of course, kita tahu bahawa siapa saja yang menjadi anggota PBB dengan sendirinya dia berada di dalam ICJ. Manakala dalam ICC dia bergantung sama ada kita ratify menjadi yang tersenarai dalam Rome Statute ataupun tidak. Malaysia tidak berada dalam Rome Statute. Jadi namun saya tegaskan di sini ianya boleh dirujuk kepada pendakwa raya ICC oleh tiga pihak, iaitu sama ada oleh negara-negara itu sendiri yang menjadi anggotanya, di mana Malaysia bukan ahlinya, manakala Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu juga boleh membawa isu ini, atau dengan inisiatif pendakwa raya ICC sendiri. Palestin telah menyertai Statute Rome pada tahun 2 Januari 2015 yang berkuat kuasa bagi Palestin pada 1 April kemudiannya. Dan pada pendakwa raya ICC yang bernama Fatau Bensouda telah membawa hal ini dan merujuk kes ini bagi pihak Palestin pada tahun 2014 lagi. Dan kemudian pendakwa raya ICC kemudiannya pada tahun 2019, iaitu pada 20 Disember 2019 telah mengumumkan bahawa kriteria-kriteria berkanun di bawah Statute Rome untuk membuka sesuatu siasatan telah dipenuhi berdasarkan pemeriksaan awal ke atas situasi di Palestin. Dan ini membawa kepada pra-perbicaraan dalam kamar satu pada 5 Februari 2021 yang telah memutuskan
bahawa ICC mempunyai bidang kuasa jenayah ke atas situasi di Palestin termasuk di tebing Gaza, tebing Barat dan Baitul Maqdis. Dan hasilnya pada 3 Mac 2021 pendakwa raya ICC telah mengumumkan untuk membuka siasatan ke atas dakwaan jenayah dalam situasi di Palestin yang berlaku sejak tahun 2014. Dan yang terkini pada 17 Oktober 2023 pejabat pendakwa raya ICC Karim Khan mengesahkan bahawa ICC mempunyai siasatan yang masih berjalan berkenaan situasi di Palestin. Justru sekali lagi saya ingin tegaskan bahawa situasi Palestin sudah pun dalam proses siasatan ICC. Untuk makluman yang berhormat sekalian, situasi Palestin di ICC ini pernah disusuli oleh Pertubuhan Kerjasama Islam OIC semasa mesyuarat Majlis Menteri-Menteri Luar OIC ke-49 pada Mac yang lalu, dan negara anggota OIC telah sepakat menerima pakai resolusi nombor 1 Palang 49 bertajuk On the Cause of Palestine, yang antara lain mengalu-alukan tindakan perundangan termasuk keputusan oleh pendakwa raya ICC untuk membuka siasatan ke atas jenayah perang yang berlaku di wilayah Palestin. Dalam yang lain-lain itu saya telah turut juga menjawab berdasarkan kepada soalan-soalan yang ditimbulkan. Saya pergi terus kepada isu treaty laut yang dibangkitkan oleh Arau. Saya mula nak padam, saya tengok Arau tak ada tadi, tapi Arau dah ada, saya jawab di hadapan Arau. Berkenaan isu Treaty Laut Sulawesi yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Arau, saya maklum pelbagai pihak telah memohon agar kerajaan mendedahkan atau menyahklasifikasikan isi kandungan treaty tersebut. Sekali lagi saya ingin menjelaskan di sini bahawa disebabkan oleh proses ratifikasi, sehingga Yang Berhormat pun sedia maklum dengan proses-proses kita ketika mana kita membuat semakan ratifikasi, ada proses-prosesnya yang berbeza oleh kedua-dua negara. Dokumen-dokumen tersebut masih belum boleh dikongsi kepada umum. Bagi Malaysia, proses ratifikasi merupakan proses eksekutif, iaitu melalui Jemaah Menteri. Manakala di peringkat Indonesia dia mempunyai pendekatan yang lain. Dalam hal ini, Malaysia harus menghormati amalan antarabangsa dan proses perundangan sesebuah negara. Ia merupakan prinsip asas yang penting dalam memelihara hubungan diplomatik. Berdasarkan amalan antarabangsa, hanya setelah kedua-dua negara menyempurnakan proses ratifikasi berdasarkan undang-undang domestik masing-masing, barulah dokumen-dokumen tersebut dikongsi kepada umum. Saya juga ingin sekali lagi menegaskan di sini, seperti mana yang telah dijelaskan berkali-kali melalui kenyataan akhbar Kementerian Luar Negeri bertarikh 20 Jun 2023 maupun semasa sidang media mengenai isu yang diberikan pada 15 Ogos 2023 bahawa kawasan atau pensepadanan maritim yang dipersetujui di dalam Treaty Laut Sulawesi langsung tidak melibatkan kawasan yang disebutkan sebagai ambalat. Dalam arti kata lain, Treaty Laut Sulawesi yang dimeterai pada 8 Jun 2023 hanya meliputi kawasan di separa perairan laut wilayah dengan izin Territorial Sea dan langsung tidak melibatkan kawasan yang disebut sebagai ambalat. Malaysia dan Indonesia komited untuk meneruskan rundingan bagi melengkapkan jurang dari tikas air surut atau dengan izin low waterline ke titik permulaan sempadan batas laut wilayah yang dipersetujui dan juga bagi menetapkan garis sempadan dari tikas air surut dengan izin East Pillar Intertidal Area yang dikira sebagai pensepadanan darat di antara Malaysia dan Indonesia secara menyeluruh selewat-lewatnya pada Jun 2024. Kerajaan sentiasa mengambil berat, berhati-hati dan seimbang dalam membuat sebarang keputusan yang melibatkan isu kedaulatan Malaysia termasuk isu berhubung pensepadanan maritim negara. Isu peta standard China edisi 2023. Berapa lama kita boleh bagi sebab maghrib ni? 9 dash line. Okey. Ini menarik juga ni 9 dash line.
mula-mulanya. Ya. Baik. Begitu juga dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Libaran di sini dan termasuk rakan-rakan yang lain mengenai tindakan Malaysia terhadap penerbitan peta Standard China edisi 2023 oleh Kerajaan Republik Rakyat China seperti yang telah dijelaskan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Luar dalam penggulungan Kementerian ke atas perbahasan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 pada 19 September 2023 yang lalu. Malaysia tidak pernah mengiktiraf tuntutan China di Laut China Selatan berdasarkan peta 9 garis atau 9-line map, konsep 4 SHA atau 4 SHA konsep atau mana-mana peta yang diterbitkan oleh Kerajaan Republik China yang meliputi kawasan maritim Malaysia. Penerbitan peta Standard China edisi 2023 pada 28 Ogos 2023 adalah tindakan sepihak atau dengan izin Unilateral Act Kerajaan Republik Rakyat China dan tidak mengikat Malaysia. Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan kenyataan media berhubung pendirian Malaysia yang tidak mengiktiraf tuntutan China di Laut China Selatan seperti yang digariskan dalam peta Standard China edisi 2023 yang meliputi kawasan maritim Malaysia. Laut China Selatan merupakan isu yang kompleks dan sensitif dan ia perlu dikendalikan secara aman dan rasional berdasarkan undang-undang antarabangsa termasuklah Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau dengan izin United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Kerajaan Malaysia juga telah mengemukakan bantahan diplomatik kepada China dan dengan tegas menolak tuntutan kedaulatan, hak kedaulatan dan bidang kuasa China ke atas fitur maritim atau maritime feature dengan atau kawasan maritim di Laut China Selatan yang meliputi kawasan maritim Malaysia berdasarkan peta baru Malaysia 1979 kerana ia tidak konsisten dengan undang-undang antarabangsa termasuk KUUL 1982. Pendekatan Malaysia terhadap isu Laut China Selatan. Dalam hal ini, Malaysia kekal komited untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan Laut China Selatan secara konstruktif menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai. Kementerian Luar Negeri akan terus menyuarakan pendirian tegas Malaysia berhubung isu Laut China Selatan di platform-platform yang berkaitan bagi memastikan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara akan terus kekal terpelihara. Antara usaha serantau untuk memastikan keamanan, kestabilan dan mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan, negara-negara ASEAN dan China juga telah memeterai dengan izin Declarations on the Conduct of Parties in the South China Sea pada 4 November 2002. Selaras dengan persefahaman di bawah DOC tersebut, negara-negara ASEAN telah mengambil pendekatan dengan izin self-restraint dan memastikan tindakan-tindakan yang diambil dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Laut China Selatan tidak meningkatkan ketegangan di perairan tersebut. Buat masa ini, negara-negara ASEAN dan China sedang merundingkan dengan izin Code of Conduct in the South China Sea atau COC. COC dilihat sebagai satu kod tata cara untuk mengelakkan konflik dan ketegangan di Laut China Selatan. Ianya adalah tanpa prejudis terhadap tuntutan wilayah dan maritim negara masing-masing. Dalam melaksanakan rundingan COC tersebut, Malaysia sentiasa memastikan bahawa COC yang akan dirundingkan tidak sekali-kali mengetepikan kedaulatan dan hak kepentingan negara. Seterusnya, Yang Muhammad, penjelasan sikit ya. Boleh. Di antara sebab China menuntut hak Laut China Selatan sebab laut ini ada perkataan China. Jadi kata Laut China Selatan, jadi ada perkataan China. Saya telah menghantar dulu masa jadi menteri kepada pentadbir peta dunia bahawa laut ini sebenarnya ialah North Malay Sea, Laut Melayu Utara. Jadi apakah tindakan yang telah diambil terhadap cadangan tersebut? Sebab apa? Alasan kenapa dimasuk 9-dash line dengan izin Tuan Betul ialah kerana namanya Laut China Selatan. Dia kata hak China lah. Jadi dengan itu
Saya kata okey, dengan itu kita tukar kepada North Malaysia sebab dia di utara Kepulauan Melayu. Terima kasih. Dan tengok kalau ada cadangan daripada Yang Berhormat yang berkenaan. Tetapi dalam konteks Laut Cina Selatan, saya fikir Arau pun faham bahawa yang disebut sebagai Nine Dash Line ini bukanlah merupakan satu benda yang baru yang telah pun berlaku sejak sejarahnya. Dia mempunyai sejarah yang tersendiri ketika mana wujudnya dua republik, iaitu the People Republic of China dan Republic of China. Satu yang berada di Taiwan, satu lagi yang berada di tanah besarnya. Yang begitulah akhirnya apa yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua, dan China membuat tuntutan-tuntutan yang tertentu daripada 11 jadi 10, kemudian dari 11 jadi 9, kemudian itu sekarang ni yang terbaru dinaikkan satu lagi menjadi 10 dash line, termasuk yang dibelah di atas Taiwan tu. Dari Taiwan daripada satu kawasan dinaikkan ke satu kawasan lagi. Ini mempunyai sejarah yang sangat panjang kerana ia bukan hanya berkaitan dengan apa yang kita bincangkan ini. Ini bermula daripada satu sejarah pertentangan di antara dua partai, iaitu Kuomintang dan juga dengan pihak satu lagi. Dan inilah apa yang berlaku. Ya, Emak Menteri, sikit. Sebenarnya saya buat dissertation saya berkenaan dengan Chinese Geostrategic Investment lah di Malaysia, tapi itu masa saya buat masa dulu. Cuma saya nak tanya kepada Yang Mak Menteri, sebenarnya kalau kita lihat Nine Dash Line yang China tutup ini, dia selari dengan apa yang Amerika cadangkan ataupun rumuskan, iaitu First Island Chain, Second Island Chain, berkenaan dengan military strategy Amerika, anti-access area denial di Laut Cina Selatan. Dan kita pun tahu ketika ini dari segi diplomasinya kita ada Indo-Pacific Framework. Dan ini Malaysia pun terlibat sama. Jadi bagaimana kita nak yakinkan China jangan tuntut benda ni, sebab kita tidak akan membantu apa-apa saja perkara yang Amerika mahu dari segi membuatkan proxy war di rantau kita. Kita lihat aggressiveness of Amerika punya foreign policy pada Filipina, latihan tentera dan sebagainya. Jadi ini mengundang kepada China lebih agresif menuntut Nine Dash Line ini. Jadi kita perlu selesaikan dilema China ini tentang komitmen Malaysia tidak bersetuju dengan apa saja bentuk dasar yang memberi ancaman kepada China di Laut Cina Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Itulah antara perkara yang terkandung di dalam DOC dan COC. COC belum diratify lagi kerana masih di peringkat sekarang ni, tak silap saya, di peringkat the third reading of the draft. Ya, dan tetapi dalam konteks DOC yang telah pun ditandatangani pada 2002 yang lalu, antara perkara-perkara kandungan yang sangat penting ialah berkaitan dengan komitmen daripada semua parti yang terlibat untuk bersama-sama bersetuju dengan perkara-perkara yang asas. Antara yang kita sebutkan tadi ialah self-restraint. Ini antara China dengan ASEAN. Dan sangat penting ini kerana China adalah merupakan neighbor yang dekat. Mau tidak mau, perkara-perkara seperti ini hendaklah dilakukan secara bersama dalam konteks negara-negara ASEAN, khususnya bagi negara-negara yang mempunyai sempadan dengan China. Daripada Vietnam, bawalah sampai ke Filipina, Brunei, Malaysia, dan ini antara negara-negara yang terlibat secara langsung. Dan termasuklah komitmen antara lain freedom of navigation, kerana kita tahu bahawa kawasan itu merupakan antara kawasan yang paling sibuk selain daripada Selat Melaka. Dan hal-hal inilah yang ditekankan dalam konteks DOC, dan kita jangkakan dalam konteks COC nanti pun Code of Conduct ini adalah merupakan salah satu daripada hasil yang akan membolehkan antara pihak ASEAN, pihak Malaysia dan juga pihak China bersetuju dengan perkara-perkara bagi mengelakkan to de-escalate the situation di kawasan yang berkenaan. Terima kasih. Boleh saya teruskan? Yang dipertua. Isu sindiket penipuan pekerjaan di luar negara. Khususnya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada YB Julutong. YB Julutong, terima kasih. This is the first time responding to your question. Dengan izin. Yang berhormat Kuantan, yang berhormat Keluang, yang berhormat Tanjung Manis, atas keprihatinan tentang perkembangan isu penipuan pekerjaan di luar negara yang lebih dikenali sebagai job scam.
Dan Kementerian Luar dan perwakilan diplomatik Malaysia di luar negara sentiasa memandang serius dan bekerjasama rapat dengan agensi yang berkaitan di bawah jawatan kuasa khas atau task force job scam termasuk polis diraja Malaysia bagi menangani isu ini. Antara usaha dan bantuan konsular yang diberikan termasuk mengesan keberadaan mangsa dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan. Setakat 7 Oktober 2023, kedutaan-kedutaan besar Malaysia di Bangkok, di Phnom Penh, di Vientiane, Yangon dan Lima telah menerima sejumlah 695 laporan mengenai warga negara Malaysia yang menjadi mangsa sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan di luar negara. Dari jumlah tersebut, 508 orang telah berjaya diselamatkan dengan 496 orang telah dihantar pulang ke Malaysia. Baki seramai 12 orang yang lain sedang ditahan di depo tahanan sementara menunggu proses pengusiran pulang dan 187 orang lagi masih sedang dikesan. Kes terbaru iaitu 43 mangsa sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan bagi menjalankan Macau scam di Peru. Ya, of all the places, bukan hanya dalam konteks di kawasan Asia Tenggara, tetapi ini sampai sejauh Peru. Sindiket penipuan pekerjaan telah pun berjaya diselamatkan oleh pihak Polis Republik Peru pada 7 Oktober yang lalu. Kementerian Luar terlibat secara langsung dalam membantu proses penghantaran pulang ke Malaysia bagi 43 mangsa tersebut secara berperingkat bermula 26 Oktober. Yang Berhormat Menteri, sedikit silakan. Terima kasih di atas tindakan yang kes di Kuantan yang berlaku pada tempoh hari. Cuma dari segi kitanya nak tahu dia meninggal dalam tahanan immigration, apakah langkah yang telah pihak kerajaan lakukan untuk pembelaan ahli keluarganya lah, sama ada dari tuntutan, insurans ataupun sebagainya. Terima kasih Menteri. Oleh Yang Berhormat ialah keadaan yang kes yang menimpa saudara Muhammad Izzat, ya. Dan kita tahu beliau adalah merupakan antara mangsa pemberdagangan manusia di Myanmar dan pihak Malawakil juga sedang membuat kerjasama dengan pihak Myanmar sedang, dan kita tahu bahawa keadaan di Myanmar dari segi hubungan kita sekarang ini ada sedikit masalah, namun berkat daripada hubungan kita lakukan itu dan melalui kerjasama yang dibuat secara langsung dan tidak langsung telah berjaya mengeluarkan beliau, seperti mana Yang Berhormat telah pun bertemu dengan saya dan alhamdulillah akhirnya kita dapat keluarkan beliau. Dan langkah seterusnya kita akan cuba dapatkan lagi maklum balas berkaitan dengan sebab musabab. Tapi di peringkat awal kita dimaklumkan bahawa beliau mempunyai masalah kesesakan nafas dan kemudian ialah berakhir begitu saja. Namun kita telah minta kepada Malawakil kita untuk sama-sama melihat perkara ini secara lebih teliti lagi. Menteri, terima kasih di atas penerangan dan penjelasan berkenaan dengan isu scam melibatkan pekerja-pekerja di luar negara di mana mereka telah ditipu. Cumanya saya cuma ingin tanya, apakah langkah-langkah yang bakal diambil oleh kementerian sama ada satu one-stop center akan diwujudkan apabilanya ada satu makluman ataupun suatu pemeriksaan yang akan dibuat oleh kementerian. Kalau saya ingin pergi bekerja di Cambodia ataupun di Peru atau di negara-negara yang terlibat, bukan saja sekadar menggunakan pasport yang mungkin sudah ada, tetapi langkah-langkah lain yang boleh diambil oleh kementerian bersama-sama dengan agensi-agensi jabatan-jabatan lain untuk memeriksa sama ada benar atau tidak kerja itu wujud untuk pastikan bahawa warga negara Malaysia tidak terkandas dan ditipu di luar negara. Terima kasih. Berhormat sedia maklum bahawa kerjasama antara Kementerian Luar dengan Kementerian Dalam Negeri sangat penting dan itulah langkah-langkah yang kita buat selama ini. Tetapi yang menjadi masalah utama dalam scam ni ialah mereka tidak memaklumkan. Bagi mereka yang memaklumkan mendapat pandangan ataupun bertanya daripada Wisma ataupun Malawakil kita di kawasan-kawasan yang berkenaan,
kita akan memberikan bantuan itu. Sebagai contoh apa yang berlaku di Peru baru ini. Saya cuba dapatkan maklumat. Saya tanya bagaimana sampai ke Peru, ya. Dan apa yang kita dapati, kita tidak tahu langsung dan mereka tidak menghubungi kita untuk mendapatkan maklum balas, dan mereka pun yang terkena ini tidak tahu ke mana mereka nak dihantar. Cuma diberikan tiket, dihantar ke negara ketiga, dan daripada situ mereka dimaklumkan, now next you kena pergi ke sini. Dan itulah antara punca-punca. Jadi saya mohon, saya ingin saya sebutkan dalam dewan ini, mohon kepada semua rakyat Malaysia agar sentiasa berhati-hati, terutamanya dengan tawaran pekerjaan yang menawarkan tiket penerbangan dan penginapan percuma yang selalunya didalangi oleh sindiket-sindiket. Jadi saya menyuruh ni, kalau kita tak buat begini, ya, kalau kita tak datang untuk berjumpa dengan kita, sukar untuk kita trace sama ada ia berlaku penipuan ataupun tidak. Jadi sekali lagi saya minta kepada sekalian rakyat Malaysia supaya dapat menghubungi kita untuk mendapatkan penjelasan sekiranya ada tawaran-tawaran ini diberikan kepada mereka. Saya juga mengambil peluang ini untuk menyambut baik pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada pembentangan belanjawan madani berkenaan tambahan 10 juta ringgit di bawah tabung amanah kumpulan wang amanah rakyat Malaysia di luar negeri atau KWARM. Kementerian Luar Negeri sedang memperhalusi gerak kerja dan kriteria penerimaan bantuan KWAM ini agar dapat disasarkan kepada rakyat Malaysia di luar negeri yang memerlukan bantuan konsular namun benar-benar tidak berkemampuan dari segi keuangan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Seputih kerana membangkitkan soal berkemahiran multilingual di kalangan para pegawai kita. Itu merupakan satu cadangan yang baik. Malah di peringkat Kementerian Luar, kita telah melaksanakan perkara ini, latihan-latihan ini melalui IDFR kita bagi membolehkan supaya setiap diplomat kita, khususnya di kalangan diplomat yang muda-muda ini, diberikan pendedahan bahasa. Malah saya turut menekankan kepada mereka, bagi mereka yang ditempatkan di malawakil di luar negara, supaya mereka mengambil kesempatan untuk belajar bahasa tempatan di kawasan yang berkenaan. Jadi kita telah memberikan juga penekanan dari segi pakar dalam bidang khusus mereka, iaitu atau subject matter expert yang memerlukan pemahaman kepada bahasa-bahasa yang berkenaan. Sebagai contoh, kalau nak tahu tentang sesebuah negara, China sebagai contoh, you must be able to converse in Mandarin. Kalau tidak, susah dia nak faham dari segi budaya dan sebagainya. Demikianlah juga dalam konteks Sepanyol sebagai contoh. Banyak orang kita tidak perasan bahawa bahasa Sepanyol ada antara bahasa yang dituturi dengan begitu luas sekali di seluruh dunia, termasuk kalau di Amerika the second language adalah bahasa Sepanyol. Baik, saya terus pergi ke itulah saya ucapkan terima kasih. Saya tengok rupa-rupanya tadi siapakah bertanya Hulu Langat di mana? Rupanya waktu saya benar Hulu Langat. Terima kasih. Hulu Langat sudah hadir. Dia beri sokongan dekat saya. Terima kasihlah Dik. Perusahaan mikro dan sederhana, seperti kita tahu, kita bekerjasama dengan terima kasih kepada Yang Berhormat Rompin yang bawa hal ini. Kita sama-sama melihat perkara ini dan kita bekerjasama dengan MITI, MOTEC dan Matric bagi menjayakan matlamat kita untuk membangunkan perusahaan mikrokredit dan sederhana. Kita seperti mana yang kita sedia maklum, di peringkat Kementerian Luar, kita bekerjasama ni di mana-mana saja dalam sesi-sesi perbincangan dengan kumpulan-kumpulan peniaga dan sebagainya. Dan begitu juga Masjid Tanah ada sini bertanya, membahaskan tentang lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri baru-baru ini ke Saudi, Turki dan Mesir. Dan beliau bertanya sama ada kenapa PM pergi, yang sedangkan ianya hanya boleh dilakukan oleh Menteri Luar. Ya. Saya fikir yang amat berhormat Perdana Menteri telah pun menjelaskan kenapa beliau berada di sana, jadi saya tak perlu
berdebat lagi soal-soal itu. Saya ingat ianya telah pun dijelaskan kerana Yang Amat Berhormat berada di menghadiri ASEAN Summit, ASEAN GCC Summit, dan dalam masa yang sama beliau juga mengambil kesempatan untuk berada untuk menyampaikan mesej pendirian Malaysia berkaitan dengan Palestin dan juga termasuklah dan mengadakan perbincangan-perbincangan untuk membawa pelaburan ke negara kita. Jadi banyak benda yang dibincangkan, saya turut berada bersama-sama dalam perbincangan itu dan alhamdulillah nampaknya imej Malaysia, harapan kepada Malaysia daripada pemimpin-pemimpin yang ditemui oleh Yang Amat Berhormat begitu tinggi sekali. Dan mereka memberikan weightage yang baik kepada negara kita secara keseluruhannya. Kemudian soalan yang berkaitan daripada Yang Berhormat Tumpat tadi ada, iaitu tentang persediaan Malaysia sebagai pengurusi ASEAN tahun 2025. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini bahawa tahun 2025 ini Malaysia akan menjadi pengurusi ASEAN. Dan tahun itulah yang akan menjadi tahun yang sangat menarik kepada Malaysia sebab sepanjang tahun biasanya kalau Indra Mahkota sedia maklum bagaimana apabila sebuah negara menjadi pengurusi ASEAN sepanjang tahun negara itu akan sibuk dengan kehadiran pemimpin-pemimpin dunia. Itu yang pertama. Dan dalam pertemuan mesyuarat sidang kemuncak ASEAN GCC yang baru lalu di Riyadh, keputusan telah juga diambil untuk meminta supaya mesyuarat ASEAN GCC diadakan setiap 2 tahun dan Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah pada tahun 2025 untuk yang keduanya. Dan alhamdulillah kita doakan pada tahun 2025 itu akan memberikan satu impak yang besar kepada negara kita. Dan akhir sekali yang berhormat Tuan Yang Dipertua, izinkan saya membaca penutupnya. Silakan. Penutupnya very simple. Meja ya. Sebab saya tengok kita perlu maghrib depan ni. Kementerian Luar merupakan peneraju dan pelaksana dasar luar negeri Malaysia yang mempertahan dan mengetengahkan atau dengan izin protect and promote kepentingan Malaysia di persada antarabangsa. Dalam hal ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan di atas pengiktirafan yang diberikan kepada Kementerian Luar Negeri. Keprihatinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada Kementerian Luar Negeri nyata dengan peningkatan peruntukan belanja mengurus sebanyak 13.24% dan belanja pembangunan sebanyak 29.86% berbanding tahun 2023. Dan ini menandakan bahawa Malaysia sedang mengarah kepada aktif diplomasi. Peningkatan ini akan membantu kementerian untuk mempergiatkan penglibatan dengan lebih aktif dan efektif di pelbagai platform antarabangsa dan dapat mempercepatkan proses penambahbaikan infrastruktur perwakilan-perwakilan diplomatik Malaysia di serata dunia. Ia juga akan membantu kementerian untuk memberikan perkhidmatan yang dengan lebih cekap terutamanya kepada rakyat Malaysia di luar negara. Kementerian Luar Negeri dan seluruh warga Wisma Putra memainkan peranan yang amat penting dalam memperjuangkan kepentingan negara di persada antarabangsa. Cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan tugasan dan tanggungjawab yang diamanahkan adalah amat berbeza, terutama mengambil kira keperluan untuk bertindak balas terhadap perkembangan global yang dinamik dan tidak menentu tanpa mengenal waktu siang dan malam. Pada masa yang sama, interaksi antara pegawai-pegawai kerajaan yang bertugas di perwakilan diplomatik Malaysia dengan rakan sejawat mereka di luar negara juga memerlukan pendekatan yang berbeza-beza dengan mengambil kira amalan, budaya dan norma tempatan. Ini adalah penting supaya usaha-usaha yang diambil adalah efektif dalam memelihara kepentingan negara serta mengukuhkan lagi hubungan diplomatik dan kerjasama dengan negara-negara berkaitan. Ini tidak termasuk lagi pegawai-pegawai yang ditempatkan di negara-negara yang berisiko tinggi dari segi ketidakstabilan politik dan keselamatan. Oleh yang demikian, sistem sokongan yang padu dan menyeluruh adalah amat penting supaya kementerian ini dapat melaksanakan tanggungjawab dengan lebih cekap dan berkesan. Sebagai contoh, kementerian perlu menangani masalah bangunan pejabat dan kenderaan rasmi kerajaan di luar negara yang telah usang dan tidak mencerminkan aspirasi negara untuk menjadi sebuah negara maju yang disegani dan berwibawa di persada dunia. Pada masa yang sama, kebajikan para pegawai termasuk emolumen, allowance dan kemudahan juga perlu diberi perhatian dan ditambah baik. Di samping itu,
bagi menjaga kebajikan penjawat awam Kementerian Luar Negeri, kemudahan-kemudahan allowance sara hidup luar negeri akan dipertimbangkan oleh pihak kerajaan dalam sistem saraan baharu perkhidmatan awam kelak. Dalam pada itu, Kementerian Luar Negeri juga akan meneruskan perbincangan dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan kementerian serta agensi lain yang terlibat bagi mengkaji kepentingan pegawai-pegawai kementerian yang berkhidmat di luar negara. Sebelum mengakhiri penggulungan, saya ingin sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah membangkitkan isu-isu penting yang berkait rapat dengan kementerian ini. Kementerian menyambut baik semua cadangan dan saranan daripada ahli-ahli yang berhormat dan yakin bahawa input-input dan cadangan-cadangan bernas tersebut akan membantu menyerlahkan lagi martabat Malaysia di peringkat antarabangsa dan usaha-usaha yang ditunjukkan oleh yang berhormat, kita dapat membangunkan semula image Malaysia dengan ungkapan to make Malaysia great again. Sekian, terima kasih.